Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasul karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Itu tuan hadirin yang dikasihi Allah SWT, saya nak bicara tajuk mungkin ringkas lah. Tajuk kita mungkin kita kalau dalam bahasa Arabnya al-muhafadhah 'ala sunnah, menjaga sunnah. Pertama saya akan bagi takrif ringkas sunnah secara ringkas. Kemudian macam mana kita nak jaga sunnah supaya kita mati dengan sunnah. Sebelum bicara apa itu sunnah, sekarang kita diperdengarkan di YouTube dan sebagainya. Mungkin saya selaku jurukuasa tahqiq hadis, kalau tuan tengok kita ada SOP, SOP itu boleh dilihat, boleh download di menerusi laman web kita, sebahagian daripada SOP hadis lah. Jadi tuan-tuan yang dikasihi Allah SWT, sebenarnya hadis ini berbeza dengan Al-Quran. Al-Quran disampaikan kepada kita, alhamdulillah selamatlah. Kalau hadis itu agak lewat sedikit, bagaimanapun usaha gigih pernah dilakukan oleh para sahabat Rasulullah sendiri sampai ke kurun demi kurun, sampai ke turun ke-7 Hijrah, selesailah pembukuan hadis. Dan lepas daripada itu kita mengambil ilmu-ilmu ini dari para ulama. Jadi hadis ni sebagaimana tuan maklum bahawa kita bila kita baca Al-Quran misalnya, kita baca saya bacakan di sini firman Allah Taala dalam surah Al-Hashr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Maksudnya, apapun yang diperintahkan oleh Rasul kepada kamu sekalian, maka kerjakanlah, dan apapun yang dilarang maka tinggalkanlah. Dalam ayat yang lain dalam surah An-Najm, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ini dalam surah An-Najm. Dia, yakni Rasulullah SAW, tidak pernah berkata hanya menurut hawa nafsu. Apapun yang diucapkannya tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Dan banyak lagi diutarakan oleh Imam Nawawi dalam bab ini. Di antaranya satu lagi dalam surah Ali Imran ayat 31. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Yang bermaksud, katakanlah wahai Muhammad, jika kamu sekalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku. Nescaya Allah mengasihi kamu dan mengampuni dosa-dosa kamu. Cukuplah saya ingat beberapa ayat saja yang saya baca, walaupun dikemukakan banyak lagi ayat-ayat lain dikemukakan oleh Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Salihin. Saya cumanya fokus kita hari ini, kita biasa orang kata sunnah. Sunnah tu apa dia? Sunnah tu menurut ada hadis dalam bahasa Arabnya, ma utifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam min qawlin aw fi'lin aw takririn aw sifatin khuluqiyatin aw khalqiyatin, yaitu apa-apa yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sudut apa dia? Dari sudut perkataannya, perbuatannya, iqrar dia, akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Itu luaran Nabi dan juga dalaman Nabi SAW. Bahkan ada ulama memberi takrif bahawa ma udhifa ila sahabi, dan apa yang disandarkan pada sahabat. Jadi oleh kerana pada pembunuhan Sayyidina Uthman pada tahun 37 Hijrah berlaku fitnah pada orang Islam dan berlakulah mula pembohongan. Jadi zaman Nabi dapat dikesan kalau orang mati pagi, kalau orang tu kalau ada orang murtad dapat dikesan 24 jam. Berkat apa dia? Berkat sembahyang berjemaah dapat dikesan. Sebab orang munafik tak sembahyang berjemaah di zaman Nabi waktu gelap ni, waktu isyak, waktu subuh. Sebab Nabi SAW sebut dalam hadis sahih, man shalla subha, siapa yang sembahyang subuh ai jama'atan, dikerjakan secara jemaah. Nabi kata man shalla subha saja. Para ulama buat putusan di bawah bracket ai jama'atan, iaitu secara berjemaah. Fa huwa fi dhimmatillah, dia dalam jagaan Allah. Ini sama Nabi. Jadi dapat dikesan kalau orang ada buat hal saja 24 jam dapat dikesan. Ini kalau kita tengok sembahyang subuh di surau saya, alhamdulillah lah. Tapi belum rasanya 10% capai dah, 20% capai lah musim Covid, 30% capai dah. Sembahyang subuh tempat saya itu 150 orang. Surau saya, alhamdulillah, surau saya. Alhamdulillah, selu-selu. Kita kena pujuk-pujuk manusia ni, kena pujuk insya-Allah, pujuk rayu, jangan kerah-kerah. Jangan kerah-kerah. Perintah arak saja tuan-tuan yang memberikan Allah SWT. 4 penurunan bau. Belum haram, sahabat kata bila nak haram? Bila nak haram? Buat berperingkat. Kalau dan sistem pendidikan dinamakan sistem pedagogi. Dipanggil orang ada istiadat. Seorang tak boleh masuk tingkatan 5 kalau tak masuk tingkatan 1 sampai tingkatan darjah 1 sampai darjah 6. Kena lalu tingkatan 2, tingkatan 3, silibusnya berperingkat. Sehingga kadang-kadang tingkatan 4 boleh jawab tingkatan 5. Itu masya-Allah lah kan. Begitu Al-Quran diturunkan berperingkat sedikit-sedikit. Dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi sunnah tu apa dia? Memang sunnah itu kalau kita sekarang ni alhamdulillah kita boleh detect tuan-tuan. Ya, kalau dengan saya kursus tu setengah jam saja saya boleh tunjukkan terjemahan dah ada dah. Terjemahan percuma pun ada dah. Saya ada terjemah, kalau tuan nak ada 15 terjemahan tu buat. Saya ngumpul buat. Saya tak sempat, saya mampu semak 2 hadis saja. Tak sempat lagi. Yang KDN saya tak sempat semak lagi. Yang melepas-lepas itu saya tak tahu. Setakat ini belum lagi. Sedikit. Sebab orang sekarang nak tahu sunnah. Sebab kenapa tahu sunnah? Sebab sunnah itu cara Nabi. Siapa pegang cara Nabi, dia akan selamat. Dalil apa dia? Dalilnya kata-kata sahabat pernah diriwayatkan dalam kitab Riyadhus Shalihin. Kata-kata sahabat, "Lau taraktum mithla hadzal mutakhallif la taraktum sunnatan nabiyikum. La taraktum sunnatan nabiyikum la dhalaltum." Satu sunnah cara Nabi, kalau kita tahu, kita tinggalkan satu saja. Kalau kita tahu, tinggalkan satu saja, kamu telah meninggalkan sunnah Nabi, cara hidup Nabi. Tinggalkan cara hidup Nabi. Kalau satu saja, nescaya kamu akan sesat. Jadi apa, macam mana tertib itu? Tertib dipelajari Al-Quran, bukan sebagaimana saya sebut sebelum sembahyang tadi. Zaman sekarang ada orang hafal Quran, Masya Allah, tabaraka wa ta'ala tuan-tuan. 1 bulan boleh hafal Quran, ada program dia. Adakah itu yang dituntut ke? Nabi ajar para sahabat 23 tahun, ikut kiraan matematik 23 lah. 22 tahun setengah, step by step. 10 ayat dia ajar. Tak tahu maksudnya, kalau tak tahu maksudnya, tak tahu apa tu, kemudian tuntutan dakwah dia, kemudian beramal, dia tak berganjak pada ayat yang ke-11, 1 ke 10. Dipanggil sistem takrori. Kalau di pondok dipanggil sistem takrori. Kalau hafal Quran yang hafal buta tu, kalau nak ingat betul-betul, tanya dulu anak-anak hantar tahfiznya, hantar. Ada sistem takrori tak? Takrori sistem ulang dia. Kalau hafal ni, sebulan pun ada orang buat, tapi ingat tak? Amal. Saya pernah sembahyang di belakang orang, sembahyang qasar 3 rakaat maghrib. Hafal Quran dan guru hafal Quran. Tu saya tak marah lah. Saya kata, awak dapat pahala dah banyak, alhamdulillah. Tapi yang ini ni
Allah Akbar. Tapi saya nak cakap ni bukan senang. Guru hafal Quran. Macam mana yang tak faham Quran? Jadi fiqh ni out. Fiqh ni out. Jadi faham ni out. Jadi kita rugi tuan-tuan yang dikasihi Allah SWT. Kalau orang dah dia hebat, kita nak pujuk bukan senang ya. Nak pujuk senang, bukan senang. Orang datang surau dah tiba-tiba kata dia adalah aurat dia tak terjaga, kita pun pancung dia boleh. Ada cara dia, ada teknik. Nabi kata kalau orang macam ni pun dia dah nak datang pada agama, dia tidak ada amal pun sama Nabi. Tak ada amal. Ni cerita tadi tu ada amal, ni tak ada amal lagi. Amal dia apa? Dia tengok kawan dia semua tak ada. Tanya Nabi, saya nak pergi perang ataupun saya nak masuk Islam dulu? Nabi kata masuk Islam dulu. Kalau kita masuklah jemaah aku dulu. Masuk dalam hati kita, jemaah kita 5 tahun kita tak pernah cek dia. Kalau dia mati tidak beriman macam mana? Nabi kata masuk Islam dulu. Dia pun masuk Islam. Bila dia masuk Islam, Nabi kata sekarang pergi peranglah. Belum sembahyang lagi. Ketika itu tak sesuai, semua orang pergi perang. Nabi kata pergi perang, pergi, dia pun mati syahid. Nabi punya seronok. Nabi kata dalam beberapa riwayat, saya ambil riwayat Bukhari ya, amila qalila wa ujira katsira. Amalnya sedikit, pahalanya banyak. Macam mana pahala banyak? Sembahyang belum lagi. Bila pergi tempat perang, bermakna dia telah hidupkan, ada usaha nak hidupkan agama di tempat tu. Bila agama hidup tempat tu, hari ni tuan-tuan sembahyang hari ni dah boleh ke pahala sahabat yang tadi, cuma amalnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah saja. Tuan-tuan, itikaf hari ni pun. Jadi kalau menjadi orang yang orang menjadi sebab orang lain dapat hidayah, masya-Allah tabarakallah. Tapi kalau nak amal agama tuan-tuan, bukannya senang, dia kena berperingkat. Jadi amal agama ni pernah ditunjukkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Hadis tu tak berapa kuat, untuk fadilah tak apa, tetapi dikuatkan dengan hadis lain, akhirnya fiqh hadis itu boleh digunakan. Jadi hadis itu bunyinya begini, sayati 'alan nasi zamanun, akan berlaku satu zaman besok, as-sabir fihim ala dinihi kal qabd 'alal jamri. Orang paling hebat besok kita ni, zaman kita ni, orang hebat, dia nak istiqomah dalam amal agama seperti seorang genggam bara api. Ni bara api ni dia nak genggam, boleh pegang tak? Boleh pegang. Jadi kena berperingkat belajar. Beri peringkat belajar dia sedikit sehingga orang pun kalau dah hebat pun nak tegur bukan senang. Kalau sampai dia tu keluar taring, dia itulah kali pertama pergi surau, lain kali dia tak pergi dah, walaupun Pak Imam. Jadi cara tegur pun Nabi nak ikut sunnah ni, supaya pujuk orang pada agama ni, untuk diri kita dan orang lain ada cara-caranya. Dari saya bawakan satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan juga Imam Muslim. Hadisnya begini, afsyus salam. Afsyus salam ni sebarkan salam. Tuan-tuan boleh tak sebarkan salam? Senang kan? Boleh, semua boleh. Di pejabat boleh, di luar boleh. Wa at'imut ta'am, dan bagilah makanan. Selalu kan belajar kawan kan? 2. 3. Wasilul arham, wasiratul rahim. Wasiratul rahim. Kalau di sini saya tak tahu macam mana. Kalau saya lecturer dulu, kalau pelajar saya perlu buat nota dia, bimbing dia, ajak makan dia, bersapa dia, nak tahu mak dia sihat tak sihat, apa tak sihat, bersapa dengan dia. Jinak, dia akan jinak. Kemudian sallu wan nasun niyam, yang keempat, sembahyanglah kamu dalam keadaan manusia semua tidur. Iaitu sembahyang apa dia? Sembahyang tahajud, doakan kawan kita tadi. Kalau orang tu nak tegur terus, saya kadang-kadang nak tegur bukan senang ya. Zaman saya duduk di universiti, kadang-kadang orang keluar fatwa bau tudung tak wajib. Orang menyumpah dia lah. Tapi saya buat macam mana? Saya buat part dia. Bukakan kereta dia, panggil pelajar-pelajar, sebut cium tangan dia, pergi ziarah mak dia, angkatkan otak dia, malam doa. Apa doa dia tuan? Dia buruknya satu je, baik dia banyak tu. Kalau kita boleh tackle dia, kita boleh manfaatkan dia untuk diri kita dan orang lain dan masyarakat. Doa ni dalam surah Al-Ma'idah ayat 118. Allah SWT berfirman, yang ini dibaca oleh Nabi SAW. Jadi kita kalau nak datang sunnah pada diri kita, orang datang pada sunnah, iaitu pada ajaran Rasulullah SAW, maka kita kena buatlah. Saya dan tuan-tuan kena buat.
Jadi doa ni tuan-tuan kena ingat suratul Maidah ayat 118. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In tu'adzibhum fa innahum 'ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. In tu'adzibhum, ya Allah, kalau engkau azab mereka, sesungguhnya mereka ni hamba-Mu juga. Wa in taghfir lahum, sekiranya engkau ampunkan mereka, fa innaka antal azizul hakim. Ini Nabi doa ketika Nabi nak pergi 3 hari 4 hari lagi sebelum Nabi pergi berdakwah satu tempat. Jadi kita kalau nak pergi ceramah kena buat tu dulu. Jadi 4 ini kalau kita buat di kita, masyarakat kita buat, insya-Allah masyarakat datang pada agama. Tapi kita dapat apa? Pembuat 4 ni dapat apa? Nabi jamin dalam Sahih Muslim dan dalam Sunan Abi Daud, dan isnad ni pun sahih juga dan hadis sahih. Cuma kalau tak sahih, kalau kita tak buatlah. Sekarang ni hadis sahih banyak. Kita yang tak, umat ni tak sahih. Macam mana umat ni jadi sahih? Kena belajarlah macam mana ni praktikal. Jadi ujungnya tuan-tuan, tadkhulul jannata bisalam. Buat 4 ni kamu masuk syurga dengan selamat, tuan-tuan. Jadi kalau kita pun kaki dah masuk kaki syurga dua-dua, sempat lagi ditarik orang, tuan-tuan. Siapa nak tarik? Anak kita, isteri kita. Jadi usaha pujuk memujuk ni, kalau kita dah bertakwa, belum tahu kita betul-betul bertakwa. Jadi kalau kita ada usaha orang lain, satu lagi kita dapat doa para malaikat, ya Allah ampunkan dosa ya, sebelum orang yang diminta. Jadi hadis itu riwayatkan Muslim. Jadi 4 hadis ini pada hari Jumaat ini mudah-mudahan saya dan tuan-tuan dapat amal lah ya. Sebab kalau kita tak ada pengorbanan langsung, tuan-tuan, nanti kita cuma ada resih, kesian dia tak semayang. Tapi kalau anak kita lewat semayang saja, macam kita kaca dia pecah baling daripada atas. Pernah rasa macam itu tak? Sebab apa? Pengorbanan kurang. Pengorbanan dunia kita ada masa 1 hari 8 jam, tuan-tuan. 1 hari berapa? Kerja 8 jam. Kalau 8 jam umur 60 tahun, berapa tahun? Kerja 20 tahun. Tapi kalau kita letak dalam sunnah, tidur pun balik ibadat, tidur 8 jam. Kalau 8 kali 6, 20 tahun tidur, jadi ibadat semua. Jadi sama orang lain tidur, kita tidur, tapi tidur kita lain. Makan, kita kata kerja makan berapa jam? Banyak juga jam kan? Tapi makan kita diampunkan oleh Allah dosanya, sebagaimana hadis diriwayatkan oleh Abu Daud, dan hadis ini isnadnya sahih. Dia kata, Al-Qul man qala, siapa berkata, Alhamdulillahilladzi at'amani hadha at-ta'am wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Kata-kata 3 ni, pertama kita kata bahawa makanan yang sampai kepada kita ni, makanan, kita kata segala puji bagi Allah telah bagi makanan ini, yang telah membagi rezeki kepada aku ini. Dan kekuatan yang Allah Ta'ala bagi itu bukan kekuatan makanan, tapi kekuatan Allah bagi. Akidah kita tu, dalam makan pun akidah, apa kita dapat? Cakap Melayu pun tak apa. Kalau ni cakap Arab, cakap Melayu je. Ni hadis ni dalam bahasa Arab, kalau boleh dalam bahasa Arab lah baca. Alhamdulillahillazi at'amani hadza wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, ghufira lahu, diampunkan dosa yang lalu. Kalau saya umurnya 58 masuk 59, balik umur 15, berapa bagi? 58 tu 15 berapa? Lambat. Setiap kali makan 43 tahun diampunkan dosa. Kalau kita tahu matematik ni, Masya Allah tuan-tuan. Kalau tak, kena pergi umrah dulu nak ampunkan dosa. Kena pergi umrah. Umrah juga umrah kafarah, diampunkan dosa. Sedangkan tuan-tuan sembahyang di antara waktu dengan waktu, diampunkan Allah dosa, itu tak jaga. Dekat Mekah baru nak sembahyang berjemaah. Apa kata Bukhari dalam hadis ini diriwayatkan, ara'aitum law anna nahran bibabi ahadikum yaghtasilu kulla yawmin 5 marrat hal yabqa min daran syai', kadzalika mathalu salawatil khams yamhu Allahu bihinna al-khataya. Sembahyang dengan sembahyang ni Nabi misalkan, contohkan, contoh susah-susah payah nak faham. Zaman Nabi tu orang tahu pergi je ataupun sungai. Dia kata rumah kamu ada sungai, sebatang sungai. Kalau seorang dia mandi 5 kali, agak dia boleh hilang daki-dakinya. Boleh lah, dia kata. Begitulah kata Rasulullah. Orang yang dia mandi 1 hari 5 kali, Allah Ta'ala akan hapuskan dosanya.
Jadi kalau kita mati di antara diampuskan dosa, diampuskan antara zuhur dan asar, diampuskan dosa. Antara asar dengan maghrib, diampuskan dosa. Setiap waktu apa diampuskan dosa. Ada lagi yang kita rasa tadi, ada lagi setiap amalan kalau disandarkan pada Nabi. Masalah kita tahu kitab apa kita nak rujuk, kita bukan mufti. Selaku orang awam, tak payahlah duk susah-susah ikut mazhab Syafi'i, dah cukup. Kalau kita pandai lagi ikut mazhab lain, pandai lagi mazhab semua ketungke, tak apalah, berperingkat. Jadi kalau hadis nasihat tuan-tuan, hadis cukup dengan orang awam, kitab Riyadhus Shalihin, tuan-tuan baca satu hari satu hadis kau. Isyak ke zuhur ke, sebab dia start dengan niat macam mana akhirnya orang dia akhir masuk syurga di kalangan umat Nabi Muhammad SAW. Dia belum ada amal, ada la ilaha illallah, tapi bagi dia 10 isi dunia, 10 kali dunia dia benar syurga dia. Bukan satu dunia besarnya, 10 kali dunia. Itu akhir Riyadhus Shalihin. Jadi nama pun Riyadhus Shalihin. Riyad apa nama? Mana taman-taman orang soleh. Di dalamnya nasihat niat, ujungnya macam mana orang tu akhirnya dia pun betul amal ini. Kalau tidak tuan-tuan, malaikat dia pandai tulis amalan baik, tapi amalan soleh ikhlas dia tak boleh tulis. Sebab itu urusan Allah. Sebab itu siapa yang umur 40 ke atas ni kena jaga-jaga. Kena baca suratul Ahqaf. Sebahagian daripada surah Ahqaf berbunyi idza balagha 40 sanah, bila cukup 40 tahun umur, Rabbi auzi'ni. Rabbi auzi'ni, dia asalnya Rabbi tapi dibuang ya tu, jadi baca Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Surah Al-Ahqaf ayat 15. Ya tuan-tuan, kalau baca ramai-ramai bolehlah baca Allahumma rabbana auzi'na, boleh. Kalau baca doa itu sunat. Kalau umur 40 tahun ke atas memang sangat sunat, sebab kita takut apa? Kita amal banyak, syok sendiri tapi Allah tak nak. Itu di depan Allah besok. Nauzubillah. Jadi sebab itulah bab niat diletak depan sekali. Jadi tuan-tuan, maksud dia tadi Rabbana auzi, Rabbi auzini, ya Allah adihkan aku, Rabbi auzini an ashkura, supaya aku syukur kepadamu berterusan. An a'mal salih, beramal salih. Amal salih macam mana? Dia amal salih tak cukup lagi, tardah. Dalam ayat yang lain dalam Quran disebutkan dalam ayat Quran dalam surah Ali Imran, amal salih itu tidak cukup dengan amal salih. Kena faham, baca ayat Quran, laisu sawa'a min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayatillahi ana al-laili wa hum yasjudun yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'rufi wa yusari'una fil khairati wa ulaika minas salihin. Ini ciri-ciri ahli kitab pun bukan semua yang taat, yang tak taat, ada yang taat. Ini ciri-ciri ahli kitab yang juga kita kena ada ciri-ciri itu. Orang soleh itu dia tak cukup dengan sembahyang saja, tapi kalau dia tak cakna dengan persekitaran juga, tidak cegah mungkar. Ini yang jadi-jadinya. Semua kena. Semua kena. Kalau balak tu semua kena. Siapa yang tak kena? Ada tak? Biasa dalam khutbah dibaca satu je. Yang tak kena dikecualikan tak dibaca. Apa dia? Falamma nasu ma dzukiru bihi anjayna alladhina yanhauna 'anis su'. Apabila orang falamma nasu ma dzukiru bihi, dah diingatkan pun orang tak perlu juga, semua main kena balak. Mungkin dia mati, tetapi dia mati tu sakit Covid pun ramai saya jumpa kawan-kawan dia sakit Covid, tetapi boleh syahadah ketika mati dia. Boleh syahadah, masya-Allah tabaraka wa taala. Dan saya jumpa 2-3 orang, kawan saya 2 orang ahli hadis baru meninggal. La ilaha illallah dalam mikrofon. Seorang lagi orang pondok Indonesia juga, di Malaysia pun ramai, walaupun kena Covid, semua kena, tapi Allah Ta'ala akan selamatkan iman dia walaupun dia kena Covid. Kita kena ingat, mudah-mudahan kita termasuk dalam itu insya-Allah. Iaitu orang yang ada usaha orang lain, inisiatif. Jadi usaha orang lain, inisiatif tuan tak cukup dalam khutbah macam ni, kena buat bengkel dan sebagainya. Sekarang ni masyarakat tak masalah dah, hadisnya sahih, tapi masalah tu macam mana nak terap hadis sahih. Kalau subuh sendiri pun tak capai 0.2% di Malaysia. Dan Nabi jamin hanya orang sembahyang subuh saja berjemaah dalam jagaan Allah. Hadis confirm sahih dalam riwayat
Bukhari. Jadi nak bawa kepada kehidupan itu, tuan-tuan, kita sikit-sikit. Malaysia ni dah kena COVID pun tak sadar-sadar lagi. Jadi khutbah tu rasa-rasa saya nasihat supaya ustadilah. Khutbah itu kena laporan kerja yang dilaporkan setiap taman tu kepada Pak Imam. Pak Imam melaporkan kepada pejabat qadi, pejabat qadi bawa kepada mufti. Bahawa itu yang jadi khutbah, bukan ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Berarti itu saja. Ayat tu ada seterusnya. Wa atasimu bihablillah. Macam mana implement yang kita cakap itu untuk macam orang kalau sekolah tu daripada bawah sampai ke atas, macam mana dia bersedia untuk masuk tingkatan 1 sampai tingkatan 5, bersedia untuk masuk universiti, bersedia menjadi pegawai, bersedia untuk terjun pada masyarakat. Jadi kalau tidak, kita hanya mendengar nasihat saja. Takwa, tapi tak pernah masuk sekolah. Sama-sama kita bangunkan agama kita ni supaya agama dia hidup. Agama ni hidup. Jadi agama ni statement dah cukup dah. Tapi macam mana statement tu untuk hidup kita di sisi Allah dan insya-Allah hidup juga di sisi masyarakat, sehingga orang lain, ajaran lain, agama lain akan datang kepada agama tanpa kita sebut Islam pun, tapi mereka akan datang kepada agama. Insya-Allah saya sudahi dengan tazkirah hari ini untuk saya, dan yang baik itu dari saya sama-sama kita kongsi dengan tuan-tuan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka